Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam aura kedamaian, salam hijrah diri. Alhamdulillah, hari ini 21 April 2020. Kita sambung sesi bedah buku Aura Personality Warna, melihat cara baru melihat diri, perhubungan dan kehidupan melalui perspektif yang segar dan komprehensif. Buku terbitan PTS Millennia tahun 2008. Naskah di tangan saya ini tahun 2014, cetakan ke-6. Dan buku ni telah habis ataupun tak ada dah, sold out di pasaran. Rasanya di mana-mana kedai buku pun dah tak jumpa. Tapi kalau ada, rezeki lah. Tapi boleh didapati kalau nak baca di perpustakaan negeri ataupun perpustakaan di IPTA ataupun IPTS, insyaAllah. Sebahagian besar IPTA dan IPTS ada koleksi buku Aura Personality Warna ni. Kita dah baca, dah sampai, saya rasa dah habis bab 5. Dah habis. Kita masih di bab 5, muka surat 78. Warna dan fasa kehidupan manusia. Kalau anda menonton, tolong komen suara okey ke tak okey, dan boleh like and share. Warna dan fasa kehidupan manusia. Fasa kehidupan seseorang juga dapat dikaitkan dengan warna. Fasa-fasa ini diwakili dengan warna-warna khusus yang terdapat dalam spektrum cahaya. Daripada lahir hingga usia kita tua, semuanya mempunyai fasa warna yang membawa maksud tertentu. Perubahan fasa ini dikatakan berlaku akibat rangsangan getaran warna pada sistem bioenergi manusia. So saya buatkan dia punya sebenarnya kalau tengok ni, dia ada petak-petak ni. Okey, so ini fasa awal, fasa 8 tahun hingga 14 tahun, 15 hingga 21. Okey. So fasa merah yang pertama, saya analogikan dia fasa perkembangan warna merah. Okey, daripada 0 hingga 7 tahun yang pertama. Apa perkembangan yang berlaku? Pada peringkat ini manusia mengalami peningkatan pertumbuhan daripada sudut fizikal yang ketara. Ia meliputi tumbesaran manusia secara aktif bagi berkembang dan membesar dengan sempurna. Maknanya daripada lahir hingga 7 tahun pertama, fasa perkembangan frekuensi merah lebih berlaku kepada kita waktu tu, ataupun pada bayi pada waktu itu, sebab waktu ini banyak mencerap frekuensi yang digunakan untuk perkembangan dan ketumbesaran tubuh fizikal. Okey. Suara okey, baik, alhamdulillah. So yang keduanya, fasa jingga 8 hingga 14 tahun. Saya ambil analogi 7 hingga 9 tahun lah, tapi saya letakkan dalam buku ni 7 tahun, iaitu 7 tahun yang kedua. So 7 tahun yang kedua, 8 hingga 14 tahun. Pada peringkat ini manusia mula bertindak lebih aktif dan dalam aktiviti kehidupan. Banyak pergerakan tubuh dan penjanaan tenaga minda berlaku dalam memenuhi sifat ingin tahu dan kreatif dalam proses pembelajaran mengenai kehidupan. So ini fasa kanak-kanak lah. Kanak-kanak umur 7 tahun ke atas, 8 tahun hingga 14 tahun nak pergi ke remaja. Proses akhir balik berlaku pada masa ini biasanya. Dan pada fasa ini juga berlaku perkembangan, maknanya perkembangan minda, semakin pandai kita kata menguruskan, semakin pandai untuk menjanakan tenaga pemikiran untuk menyelesaikan isu-isu ataupun pada fasa perkembangan kanak-kanak tersebut. Jadi fasa kanak-kanak ni banyak menggunakan tenaga yang diambil daripada frekuensi warna orange, menggambarkan keinginan, kemahuan ataupun kita kata perkembangan kematangan. Kematangan ni maksudnya daripada fasa bayi, kanak-kanak yang mula nak menjadi remaja, kan. Kalau dalam Islam ni fasa kita akan akil balik. Fasa kuning 15 hingga 21 tahun, fasa yang ketiga. Pada peringkat ini
Pada peringkat ini tumpuan lebih ke arah kecemerlangan daya mental dan kebebasan dalam membuat keputusan dalam hidup. Manusia mula belajar berdikari dan mencorak kehidupan yang dipilih olehnya. So ini fasa daripada remaja yang mula perlahan jadi dewasa. So fasa ni fasa yang saya sebutkan sebagai kebebasan lah. Kita mencari kebebasan dalam bentuk yang lebih total dalam buat keputusan, dalam buat penilaian. Jadi semakin kita menghampiri usia 20-an macam tu, kita akan semakin menolak diri kita untuk mula merencana agenda kehidupan kita sendiri, instead of terlalu bergantung kepada apa yang diberitahu, apa yang ditentukan oleh orang lain, terutamanya ibu, ayah ataupun keluarga. Jadi fasa perkembangan ni banyak mencerap tenaga kuning, di mana tenaga kuning ni menjanakan lagi tenaga perancangan, kemahuan dan keinginan tadi pada peringkat mental yang lebih tinggi, dan fasa mencari kemampuan berdikari dan kebebasan untuk membuat keputusan. Seterusnya fasa hijau 22 hingga 28 tahun. Pada peringkat ini rangsangan pada perhubungan dan tenaga bagi berkasih sayang meningkat dengan pesatnya. Manusia mula mencari pasangan hidup untuk membentuk satu interaksi dan memenuhi keinginan kekeluargaan. Menjadi fitrah manusia dalam mencari pasangan yang dapat memenuhi naluri zahir dan batin. Lalu pada fasa ini manusia menjadi lebih serius untuk tujuan tersebut. Ini fasa perkembangan zon kasih sayang dan nak berkeluarga, nak berumah tangga. Okey, fasa umur 22 tahun hingga 28 tahun biasanya kita lihat, mungkin anda dulu, mungkin kita dulu, so berlaku perkembangan nak berpasangan ataupun nak berkawan, nak ada soulmate, ataupun nak ada kita kata nak berkapal lah, contohnya macam itulah. Jadi yang mana Allah temukan jodoh, Allah bukakan jodoh, so akan mungkin melangsungkan ataupun settle down dengan rumah tangga ataupun mendirikan rumah tangga pada fasa ini. Okay, seterusnya fasa biru 29 hingga 35 tahun. Pada peringkat ini manusia mula berfikir dengan lebih matang dan rasional. Segala isu kehidupan dinilai dengan lebih mendalam. Keinginan memiliki sebuah institusi keluarga yang terdiri daripada pasangan hidup dan anak-anak berkembang dalam dirinya. Perhubungan interpersonal dengan masyarakat juga meningkat dengan lebih baik. Malah pada fasa ini manusia mula merancang masa depan secara lebih serius. Itu fasa biru. Fasa biru ni maknanya selepas fasa hijau, kasih sayang tadi, fasa biru ni untuk jambatan perhubungan, berinteraksi, membinakan daya kematangan yang lebih tinggi. Jadi tadi pada peringkat awal mungkin perhubungan tu berlaku dalam keadaan yang kita kata kurang kematangan, tapi pada fasa biru kematangannya lebih tinggi. So dia akan pergi kepada sesuatu fasa yang lebih kepada menjana hubungan hablum minannas, sesama insan, orang-orang di sekeliling, termasuk perhubungan-perhubungan yang bersifat profesional, perhubungan interpersonal, perhubungan dalam lingkungan, keluarga, berpersatuan. So pada masa usia daripada 29-35 tu kita lebih matang dalam belajar untuk bersosiety, lebih kurangnya macam itulah. So seterusnya fasa indigo, saya gambarkan dengan fasa indigo, pencerapan banyak tenaga indigo, iaitu perkembangan pada umur 36 hingga 42 tahun. Indigo tenaga pada bahagian atas. So pada peringkat ini manusia mula mengambil kesimpulan mengenai kehidupan, tujuan kehidupan, arah tuju kehidupan, harapan kehidupan. Nilai-nilai spiritual ataupun religi pun mula meningkat. Rasa tanggungjawab menjadi lebih besar, amanah kepada keluarga terutamanya, kepada anak-anak. Kalau yang dah berkeluarga kan, ada anak-anak menolak dirinya supaya menjadi lebih matang. Dalam membina masa depannya sendiri, manusia menggunakan segala pengalaman hidup membuat persiapan kepada diri dan generasinya. Keinginan memiliki aset, simpanan, masa depan menjadi lebih memuncak. So biasanya kalau peringkat sebelumnya mungkin dia enjoy kan, dia tak kurang saving. So pada umur 36 ke atas ni biasanya dia mula nak ada rumah sendiri, nak ada aset sendiri, simpanan sendiri untuk masa depan anak-anak. So tabung belajar anak-anak, so mula berfikir dengan lebih matang lah. Begitu juga pada perkembangan ciri-ciri kemanusiaan dalam nilai kerohaniannya. Pada masa ini pun dia mula lebih mungkin lebih menitik. Dah ada anak kan, dah ada keluarga. So ni
semakin rajin berpuasa contohnya begitu kan, ataupun semakin meningkat ciri kerohanian. Kalau dulu disebabkan didikan, so dia berkembang, so dia dah dapat asas itu, so baguslah. Tapi selepas itu mungkin dia berdikari, tak ada siapa yang nak pantau apa semua, jadi kadang-kadang up and down. Tapi pada fasa ini dia akan kembali menguatkan ciri-ciri dalaman dia. Okey, manusia mula merapatkan dirinya dengan aktiviti agama dan masyarakat. Seterusnya, kalau panjang umur seseorang itu pada umur 43 ke atas hingga 49. Pada peringkat ni saya namakan pencerapan tenaga violet yang banyak. So tenaga pada zon paling atas, itu yang dah putih kan. Biasanya dah mula otai, dah mula lebih dewasa yang matang. So penilaiannya lebih jauh, walaupun kadang-kadang orang kata macam setengah orang tu dia awet muda, dia lambat nampak tua kan. Tapi pada usia ini biasanya dia mula berfikir secara vision, secara lebih jauh. So pada peringkat ini manusia mula merenung ke hadapan, terutamanya bagi isu dirinya dan keluarga, pengalaman dan gaya hidup yang mula mencapai titik kematangannya. Pengalaman dan gaya hidup mula mencapai titik kematangannya, manusia semakin matang dengan asam garam kehidupan. Daya membuat keputusan tidak lagi bergantung kepada keinginan dan nafsu. Manusia mula menerapkan berbagai falsafah pendirian, pegangan mengenai warna hidup. Sebab tu pada fasa ni mereka yang keras tu makin keras lah, mereka yang degil tu makin degil lah. Orang kata dah umur 40 ni susah lah nak berubah kan. Ini 43 hingga 49. Ia mula melihat sesuatu isu dengan lebih mendalam dan bertindak rasional sejajar dengan kemampuan dan prinsipnya. Menaluri setiap manusia juga mendesak bagi mencari fitrah dalam kepercayaan dan agama, yang mana yang sebelum ni tak berapa kuat percaya ataupun mengamalkan mana-mana hukum ataupun pegangan hidup, semula mencari falsafah, pegangan, prinsip, termasuk benda-benda yang bersifat religius lah. Pada fasa ini manusia mula merapatkan dirinya dengan Tuhan. So ini yang kita kata majoriti ataupun yang satu perjalanan dianalogikan dengan fasa-fasa. So ini yang biasanya yang tipikal ataupun yang biasanya berlaku. Cuma cepat ataupun lambat, setengah orang 7 tahun tu boleh jadi 9 tahun, boleh jadi 10 tahun, boleh jadi 10 tahun pertama, 10 tahun kedua, 10 tahun ketiga kan. Jadi kitaran itu ada pada fasa perkembangan kanak-kanak merah. Lepas tu fasa dia akil balik orange, fasa dia remaja yang nak mula awal dewasa dia yellow, berdikari, nafsu, intellectual kan. Kemudian kasih sayang pasal umur 28 kan, kasih sayang, kecintaan, kejiwaan. Kemudian pasal umur dia dah masuk 30-an dia mula kepada zon biru. So habluminan nas, interaksi, mula mengajar kepada the next generation. Kalau dia bekerja pun mungkin dia dah senior, so dia jadi contoh kepada yang junior. So dia mula berinteraksi dengan lebih interpersonal, dengan orang-orang yang dekat dengan diri dia, membina perhubungan yang lebih baik, termasuk perhubungan dengan dirinya sendiri. Kemudian berkembang lagi pada fasa indigo. Fasa indigo dia mula berkembang pada tahap pemikiran lebih jauh, nak menyimpan, nak ada aset, nak ada security, safety. Jadi ni fasa-fasa umur 30-an ke atas ni, kalau anda yang menyentuh, anda yang lingkungan itu sekarang ini, bila fasa PKP, ekonomi tak stabil, so kita mula risau, mula resah, sebab kita mula merancangkan masa depan. Kepada yang remaja, yang baru umur 20-an kan, so mungkin dia tak ada apa-apa, dia tak ada efek sangat, tak kisahlah, nantaklah, nanti pandai-pandailah, adalah jalan, contohnya macam tu. Pada yang 20-an, dia resah sebab dia tak dapat jumpa tunang dia ke kan, tak dapat pergi tak dapat keluar ke, tak dapat tengok movie ke, dia tak dapat nak benda yang enjoyment ataupun excitement. Kepada yang dah lebih berusia, dia mula memikirkan nanti dia fikirkan tentang mudah-mudahan Malaysia selamat, so mudah-mudahan nanti anak-anak ataupun dapat keluar balik main dekat taman. Jadi dia memikirkan sesuatu yang untuk orang lain. Jadi fasa 40-an ke atas pula banyak memikirkan ini Syakban, ini Ramadan, so ini waktu yang Allah suruh kita solat di rumah, waktu kita kena banyakkan ibadah, waktu kita mengaji. So kesan apa yang berlaku, macam contoh saya berikan ini macam musim PKP ni, untuk usia, lingkungan usia yang berbeza-beza, so kesannya berbeza-beza. Sebab apa? Sebab tenaga yang diaruhkan, tenaga yang digunakan pun berbeza-beza. Untuk anak-anak kita yang kecil 7 tahun ke bawah, PKP ke tak PKP ke,
sama je. Dia tak risau, dia enjoy bangun tidur, main, tak pergi sekolah pula tu kan. So dia seronok. Tapi dia mungkin bosan sebab tak keluar-keluar, jadi dia heran kenapa tak keluar-keluar kan. Tapi bila kita cerita pun bukan timbul sesuatu yang terlalu visionary. Tapi bila dia tengok kita susah hati, dia pun mungkin susah hati kan. Kalau yang remaja tadi, dia mungkin penuhkan aktiviti dengan sesuatu yang mungkin real time. Ini masa ini buat apa? So ikut kreativiti dia pada masa itu. Pada yang otai-otai, mungkin lebih kepada kerohanian, spiritual. So dia isikan masa mungkin dengan membaca, mungkin dia isikan dengan memasak kan untuk anak-anak. So dia mengisikan masa dia mungkin dengan buat sesuatu yang mungkin bermanfaat untuk dirinya dan untuk apa kita kata benda yang bersifat projection masa depan, contohnya begitu. So saya percaya kalau mereka yang 70-an 80-an, fasa anda sekarang, sama ada anda sedar, anda sedia ataupun tidak sedia, anda mula mencari sesuatu lebih tentang ilmu-ilmu kehidupan. Biasanya umur 36, 35 ke atas, so dia mula mencari arah tuju kehidupan. Dia mula mencari input-input baru, ilmu tentang mungkin kalau nak mahirkan skill, dia dah tahu masak tapi nak tingkatkan lagi kemahiran memasak. Mungkin dia dah menghayati, dah faham tentang agama tapi nak meningkat, nak perbaiki bacaan ke, nak perbaikikan pemahaman dalam agama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin mereka yang dalam bidang pekerjaan, so nak meningkatkan skill dalam pekerjaan. Umur 35 ke atas ni dia mencari sesuatu yang baru bersifat menuju masa depan yang lebih baik, menjadi yang lebih bagus daripada yang sebelumnya. Itu juga saya namakan sebagai HD ataupun hijrah diri. So walaupun tema yang selalu saya sebut hijrah diri tu boleh pada siapa-siapa, anak-anak apa semua, tetapi pada usia dewasa lah, 35 ke atas lah, biasanya fitrah manusia itu secara natural semula jadinya dia mencari kepada perubahan, dia mencari kepada titik transformasi, dia mencari sesuatu yang lebih bermakna dalam kehidupan. Jadi orang tua katakan umur 40 tak berubah, susahlah nak berubah. Kalau dalam Al-Quran pun ada sebut, apabila kamu berusia 40 tahun, hendaklah banyak berdoa kepada kedua ibu bapamu. Jadi mengingat perjalanan dia dulu. Kemudian sebab kalau dia pun dah 40, kalau ada ibu bapa kan dah umur berapa contohnya. So yang keduanya, dia juga menggambarkan fasa yang Allah sebut akan berlaku perubahan. So dia mula menilai sesuatu perjalanan yang dia telah lalui. Mungkin sebelum ni dia tak tengok pun apa yang dia lalu, tapi dia mula mengimbas kembali. Kemudian dia mungkin lebih mengucapkan syukur, mungkin dia lebih mengucapkan afirmasi untuk apa yang dia nak lagi dalam kehidupan. So ini antara topik yang menarik sebab dalam memahami fasa perjalanan hidup kita, rupanya ada kesan aruhan tertentu. Sebab itu mungkin dulu muda-muda suka warna yang garang-garang, warna yang terang-terang. Tapi mungkin bila kita dah berusia, kita suka warna yang lebih lembut, warna yang lebih subtle, ataupun warna yang tak terlalu banyak fancy ataupun corak yang striking. So bila dah tua-tua tu, kita mungkin lebih gunakan pastel color, kita gunakan warna-warna yang tenang, warna-warna yang rehat. Dulu waktu kita muda-muda pakai baju, contohnya pakai baju hard rock, pakai baju yang penuh design, contohnya macam tu kan. Bila dah dewasa, bila dah berusia ni, mungkin kita lebih settle dengan warna-warna yang santai. Okey. Rupanya setiap fasa ada pengaruh warna. Setiap fasa ini dikatakan mengambil kira-kira 7 tahun. Namun panjang atau pendeknya sesuatu jangka masa itu berbeza-beza pada setiap orang. Setiap fasa warna yang berlaku juga berbeza-beza. Okey. Bermula dengan fasa merah hingga berakhir pada warna violet, segala melengkapkan. Selepas lengkapnya fasa-fasa ini, maka sempurnalah satu kitaran warna. Lengkungan warna tu macam warna pelangi lah, merah, orange, kuning, biru, hijau, indigo, hijau, biru, indigo dan violet. Bila dah habis umur 50 ke atas, macam mana pula? Dia balik jadi merah. So sebab tu orang yang umur 50 ke atas ataupun 55 ke atas, 60, dia mula sakit sendi-sendi, mula sakit tulang. Sebab dulu fasa merah pertama dia dulu perkembangan daripada bayi jadi dewasa jadi kanak-kanak, perkembangan tubuh badan, perkembangan fasa merah. Sebab darah, sendi, tulang ni kan semua merah. Jadi bila umur 50-an ke atas berlaku reverse. Bukan perkembangan lagi, bukan dia makin berkembang jadi besar lagi, tak, penguncupan. Sakit sendi, darah tinggi, darah rendah dan macam-macam.
So selepas lengkapnya fasa-fasa ini, maka sempurnalah satu kitaran warna. Kitaran ini bukan berakhir di situ saja, malah ia bermula semula dengan kitaran yang baru hingga tamatlah hayat seseorang manusia. Sebagai contoh, apabila usia semakin meningkat, kita kembali kepada frekuensi merah seperti awalan usia kita. Namun pada kitaran semula ini, mungkin kita tidak lagi berada pada fasa pertumbuhan sistem tersebut. Sebaliknya, pada fasa kelemahan pada sistem tersebut pada usia 50-an ke atas, rata-rata, maknanya ini secara umum manusia mula mengalami permasalahan dari sistem sendi, tulang dan darah. Seterusnya, pergerakan dan keaktifan manusia mula terbatas tetapi akibat uzur ataupun usia tua. Begitu jugalah seterusnya pada pergantungan kepada sistem kesihatan dan daya hidup seseorang. So 50-an dia mula sakit sendi apa semua. Jadi kalau dia mula jaga fitness, dia mula beri perhatian kepada kesihatan sebab dia tahu dia pun dah umur 40-an, 50-an hujung 50-an. So dia manage to maintain. So yang mana yang merokok mungkin berhenti merokok, yang mana yang mungkin dulu lifestyle yang tidak teratur dia mula atur, tidur dia, rehat dia, makan dia mula berpantang 50-an ke atas. So selepas tu sebab dia punya fasa merah mengalami kemerosotan. Kemudian masuk 50-an ke atas nak masuk ke 60-an, dia monopause, dia andropause, tadi fasa orange mula berlaku, tapi penyusutan. Biasanya pada fasa itu yang wanitanya dah tak ada period contohnya kan, ataupun yang lelakinya dah andropause lah contohnya macam tu. So dah tak produktif lah contoh. Tetapi subjektif sebab zaman ni kadang-kadang lebih cepat. 40-an pun dah boleh berlaku, 50-an pun dah boleh berlaku. Jadi sepatutnya mungkin fasa tu fasa 60-an, 70-an nanti. Macam orang dulu-dulu kan, umur 60-an pun masih lagi aktif lah. Yang lelakinya kalau isteri dia meninggal contohnya, boleh ada ibu muda kan, contohnya macam tu. Jadi dalam kehidupan, sebab itu tadi bila umur 40 tak berubah, mungkin fasa selepas 40 tu bila balik ke fasa merah, fasa orange, dia jadi macam kanak-kanak balik, dia jadi macam remaja balik. Orang kata kalau lelaki tu dia miang balik, gatal balik contohnya macam tu, macam dia kanak-kanak ataupun macam dia remaja dulu. Okey, tapi tak sedar diri tu dah tua lah contoh. Okey, pengaruh warna pilihan ataupun minat. Ini juga topik yang menarik. Tolong like and share. Tanda ijab kabul ilmu dan tanda juga support ataupun sokongan anda. Untuk yang baru menonton, kita sedang baca aura personality warna, cara baru melihat diri, perhubungan dan kehidupan daripada perspektif yang segar dan komprehensif. Maknanya cara anda nak kenal diri anda dan nak melihat bagaimana kita dengan alam, kita dengan orang lain, dan juga bagaimana kita nak melihat perspektif kehidupan kita secara semua. Macam sebelum ni kita cakap topik warna dengan dalam perbankan, warna dalam permakanan, warna dalam industri penerbangan, warna dalam industri perniagaan, macam-macam warna dalam persekitaran kita, warna lansir, warna baju, semua ini ada pengaruh-pengaruh itu sendiri. Jadi bagaimana nak melihatnya dalam perspektif yang lain, benda ni sedia ada tapi kita tak pernah fikir, dan perspektif yang komprehensif. So kita sedang bedah buku ini. Buku ini diterbitkan tahun 2008, dah 12 tahun dalam pasaran, tapi dah habis, sold out, tak ada dah. Jadi kita bedah buku untuk mereka yang nak baca. Saya bacakan eksklusif oleh saya sendiri yang menulis buku ni tahun 2007 dulu, diterbitkan tahun 2008. Okey. Pengaruh warna pilihan, minat anda pada warna dan kesan minat warna itu pada diri anda. Pengaruh warna pilihan, minat pada diri. Warna pilihan atau kesukaan juga memainkan peranan dalam mentafsir sikap dan personaliti seseorang. Saya dapat menilai personaliti seseorang tu juga dengan melihat gambar-gambar yang dia selalu posting. Kadang-kadang dia posting gambar dia selfie apa semua kan, tapi ada kecenderungan warna-warna tertentu. Kadang-kadang dia jenis suka pakai merah kan. Setiap kali dia selfie tu ada je tudung merah, baju merah kan. Contohlah kalau lelaki songkok merah ke kan, gincu merah ke. Jadi ada saja warna-warna yang menggambarkan minat dia. Kalau ditunjukkan koleksi ke, mungkin koleksi kristal ke, koleksi tudung ke, banyak warna-warna tertentu. Jadi kita boleh baca personality orang itu berdasarkan juga kepada kecenderungan minat dia.
Sebab warna diri bukan dengan tak semestinya sama dengan warna apa yang kita minat. Warna yang kita minat ni biasanya warna yang berbeza, terbalik ataupun berlainan dengan warna asas diri kita. Jadi banyak orang ingat bila dia minat warna merah, dia personality merah. Bukan. Dia sedang mencari merah. Jadi dia minat, Allah lahirkan naluri dia suka warna merah. Sebab dia mungkin kurang ataupun dia memerlukan tenaga merah. Okey. Warna pilihan atau kesukaan. Tadi sebelum saya masuk, saya lupa. Contoh tadi, kalau datuk dia rapat dengan cucu. Kenapa datuk rapat dengan cucu? Sebab datuk yang umur 50-an, 60-an ni tadi, dia dah habis cycle yang pertama, dia masuk cycle yang kedua. Cycle yang kedua bermula balik warna panas kan, merah, orange. So karakter dia pun dah macam anak-anak. Karakter dia pun dah macam budak-budak. So kadang-kadang tak dapat apa-apa merajuk. Kalau nak pasal tu juga kan. Jadi kalau ada cucu, dia rapat dengan cucu. Bapa dengan anak kurang rapat. Tapi datuk dengan cucu, nenek dengan cucu, dia lebih rapat. Kenapa? Sebab frekuensi tu. Sebab fasa 0 hingga 7 tahun tu macam frekuensi umur orang yang 60 tahun ke atas. 60 tahun ke atas pun dia masuk balik kitaran. Kalau 7 tahun, 7 kali 7, 49, 50 kan. So dia dah masuk balik warna, pergi kepada warna-warna itu. Kalau 9 kali 7 pun maknanya dah masuk 50 lebih. So dia akan pergi balik ke warna-warna yang macam waktu dia bermula dulu. Tapi mengalami fasa penurunan. Sebab itu cucu dengan atuk boleh makan aiskrim, duduk dekat tepi longkang sama-sama. Kalau bapa dia tak layan macam tu. Okey, pengaruh warna pilihan atau peminat pada diri, kesannya pada diri. Warna pilihan dan kesukaan juga memainkan peranan dalam mentafsir sikap personaliti seseorang. Apabila saudara cenderung memilih sesuatu warna, saudara seolah-olah sedang menggambarkan sikap ataupun peribadi saudara sendiri. Sebab warna kita yang kita minat tu, kadang-kadang kita ni berlebih-lebih pada satu warna. So ada karakter yang jelas kenapa dia bersikap macam tu. Ilmu ni susah untuk anda dapat di mana-mana dekat luar ya. Sebab mungkin dekat luar ilmu motivasi, ilmu psikologi, kaunselor, so dia bicarakan dari sudut otak. Dia bicarakan dari sudut karakter, habit manusia. Tapi kalau buku ini dia ambil daripada pendekatan frekuensi warna dan bagaimana aruhan itu berlaku. Sebab fasa usia juga kita akan ada aruhan. Fasa minat dan keinginan juga ada aruhan. Kalau minat ni untuk kita cari, kita suka, so dia magnet. So dia wifi yang disettingkan, dia menarik. Itu sifat aura. Sebab aura tu adalah medan elektromagnet. Kita tak suka warna ni, kita tak suka orang tu, kita tak suka karakter itu, kita tak suka warna ini, kita tak suka bentuk itu, kita benci ini, kita benci itu. Itu juga magnet. Sebab magnet ni lah yang menarik dan yang menolak apa yang kita tidak perlukan. Jadi setting itu sama ada daripada pengalaman kan. Sebelum ni kita ada bincang melalui didikan, ibu ayah lah yang mencorakkan, melalui hadis Rasul tu kan. Kemudian melalui suasana sekeliling, geografi, di mana dia berada, faktor cuaca, iklim di tempat tersebut. Semua itu akan memberikan kesan terhadap apa minat kita. Contoh kalau kita berada di negara Arab, semua orang pakai macam tu, kita pun minat juga nak pakai macam tu. Sebab kita tengok, itu je yang kita tengok. Contoh kan, macam sekarang media sosial ni macam-macam. Sebab tu anak-anak kita cepat berubah-ubah minat dia. Sekejap dia minat ni, sekejap ni sebab layan YouTube lah, layan itulah, layan ni kan. So anak-anak kita daripada kecil kita bagi dia tengok kartun. So otak dia pun dah macam kartun. Okey. Apabila saudara cenderung meminati sesuatu warna, seolah-olah sedang menggambarkan sikap atau kepribadian saudara sendiri. Warna pilihan tidak semestinya sama dengan warna personaliti diri. Ini mungkin lebih menggambarkan kecenderungan daya pemikiran atau kemahuan seseorang. Sesuatu yang saudara minat atau suka kemungkinan adalah sesuatu yang bersifat berlawanan dengan warna personaliti saudara. Dalam arti kata lain, warna yang saudara suka adalah sesuatu yang tidak ada ataupun mungkin kurang pada diri saudara. Fitrah manusia membantunya bagi mencari sesuatu
yang membentuk tenaga keseimbangan terhadapnya. Seperti lelaki menyukai perempuan. Maka kebiasaannya apabila seseorang itu cenderung menyukai warna-warna lembut seperti warna biru, warna putih, warna violet, mungkin sebenarnya personality itu daripada keluarga warna panas seperti kuning, jingga ataupun merah. Dan begitulah sebaliknya. Maksudnya macam ni, kalau saya personality warna kuning, saya dah tak suka kuning orange. Mungkin saya cenderung, walaupun saya ada baju kuning, ada baju orange, saya pakai juga, layan juga, tetapi saya lebih suka dan tertarik, cepat minat dengan warna yang terbalik, iaitu warna putih ke, warna biru ke, macam tu. Warna violet lembut ke, warna pastel ke. Katalah kita pula warna lembut, warna biru contoh, aura kita tu warna biru. Macam mana nak tahu? Itu yang kita akan pergi nanti pada macam mana nak kesan personality. Ataupun kalau anda buat diagnosis aura dekat klinik saya ataupun dekat center saya, kita ada mesin untuk semak warna aura. So daripada warna aura ni tadi based on getaran ECG, EMG, EEG, myografi, kardiografi, enfilografi, semua ini kita gabungkan, termasuk beberapa data yang lain, nadi anda, suhu badan, kita gabungkan. So sensor itu dapat memvisualkan warna aura. So katalah anda dapat warna aura anda warna panas, so anda suka warna sejuk. Kalau orang tu warna sejuk, saya akan cadangkan warna-warna panas, ataupun dia cenderung memang suka warna-warna panas, so dia akan jadi terbalik. Tapi kalau orang tu warna hijau, dia ada minat yang fleksibel. Macam saya, warna aura saya warna hijau. Contoh gambar aura macam ni. Untuk mereka yang belum pernah tengok gambar aura, so itu ni contoh gambar aura. Muka siapa tu? Sama kan, muka penulisnya. So ini gambar ni, saya tak ingatlah tahun bila, tapi tahun buku ni diterbitkan, ni ada tarikh 10 hari bulan 6 tahun 2008. Maknanya betul-betul sebelum buku ni dicetakkan. Buku ni dicetak sekitar keluar bulan Julai tak silap saya. So ini betul-betul manuskrip gambar yang terkini, iaitu 10 hari bulan 6 tahun 2008. So ini gambar aura saya. Itu tahap tenaga. So ada graf-graf kat sini. Yang ni ECG, yang atas ni EEG, brainwave. So dekat sini ada color wheel, di mana jarum tu tunjuk, dia tunjuk warna hijau, kuning. So dekat sini ada beberapa petunjuk untuk kita punya suhu badan, kita punya pulse, kita punya nadi. Pada gambar ini saya berpersonality hijau, kekuningan. So kalau hijau kuning, dia akan suka yang opposite, warna-warna seperti, kalau saya warna hijau, saya agak fleksibel. Warna lembut pun saya suka, warna panas pun saya suka. So kadang-kadang dia confuse yang mana satu dia nak, tapi kalau orang tu cenderung warna-warna panas, dia cenderung pilih sesuatu yang sejuk ataupun sesuatu yang lembut. Okey. Namun begitu, ia tidaklah bersifat tetap. Okey, bila dia minat, dia tidak bersifat tetap. So, kerana faktor minat dan kesukaan seseorang pada sesuatu, warna boleh berubah-ubah dari masa ke semasa. So, dia tengok fasa pula. Hari tu, waktu umur dia 20-an, dia minat pakai hitam sahaja. Waktu dia umur 30-an, kan tadi berlaku perubahan, so kesan pun akan berlaku. Jadi kadang-kadang kita tengok fasa usia dia, apa warna asas dia. So kecenderungan dia biasanya dia akan minat warna-warna yang apa. Okey. So tak adalah kita kata nanti orang yang umur sebaya dan dia warna panas semua suka warna sejuk. Tak adalah macam tu kan. Setiap orang ada keunikan yang Allah bagi. Kalau formula warna kita ni Allah cetakkan pada kulit kita, macam Allah sebut dalam Al-Quran, yang berbeza-beza warna kulitmu, nasib baik tun je lah, gelap kan, hitam manis, kuning lansat, itu je yang bezakan. Hitam cerah saja yang bezakan, bukan biru kuning. Kalau kita nampak warna kita macam warna haiwan, warna pokok, warna tumbuhan, peliklah kita kan. Kita nampak macam cerita-cerita di dalam TV itulah, mak kau hijau ada kan, warna orange ada, warna merah ada, joker ada kan, macam-macam kan.
So nasib baik Allah simpan, sembunyikan warna aura kita tu, tak nampak dengan mata kasar, tapi warna kulit ni nampak tone saja berbeza. Okey. So banyak faktor yang mempengaruhi kecenderungan seseorang dalam memilih sesuatu warna sebagai warna kegemarannya. Antara faktor adalah seperti yang dibincangkan sebelum ini, iaitu faktor genetik, faktor didikan, memori silam, kepercayaan, kekeluargaan, budaya, bangsa, agama, politik dan sebagainya. Maknanya warna yang you suka juga ada pengaruh tadi, ya. Mungkin kepercayaan, mungkin kita kata kekeluargaan. So keluarga tu memang keluarganya mak ayah dia memang temanya merah je. So anak-anak pun dia kan dia tengok itu je, dia pun terpengaruh. Okey. Berikut adalah beberapa pandangan menggambarkan ciri-ciri saudara ataupun sesuatu nilai yang saudara miliki apabila saudara meminati sesuatu warna. Okey. Tolong like and share. Topik kita semakin interesting ni. Kita nak baca apakah kalau you minat warna merah, apakah kesan warna yang you minat tu pada diri you? Kalau you minat warna biru, apakah kesan warna biru kepada kehidupan you? Kenapa you minat? Dan bila you minat, apa kesan yang you sedang bawa masuk? Jadi kalau faham ini, anda dapat juga bawa masuk ciri tersebut dengan melebihkan warna tersebut. Itu menariknya. Tambah pula kita minat, tapi minat ni boleh dipupuk. Contohnya anda tak minat tengok cerita Korea, bila dah PKP terlayan di Netflix cerita Korea, dah tak boleh nak stop, kan? Jadi mungkin asalnya anda tak minat Hindustan, tapi sebab pasangan anda dia minat Hindustan, kena tengok, tiba-tiba anda suka pula. Saya pun tak tengok drama pukul 7 petang, tapi sebab bila buka TV sebelum maghrib tu kan, itu je dulu yang keluar. So isteri pun duk tengok, so mungkin terikut juga apa ceritanya yang berlaku, kan. Jadi kadang-kadang minat ni boleh dibina ataupun boleh dipupuk, boleh dipengaruhi. Kalau anda faham, minat tu tadi dapat bawa kebaikan tertentu. Contohnya minat dengan bunga boleh gubah bunga. Minat dengan buah boleh gubah buah, contoh kan. Jadi kalau anda minat tengok bola, mungkin anda perlahan-lahan nak main bola ataupun main game bola, kan. Kalau anda minat mungkin dengan lukisan, perlahan-lahan anda mula explore, mula-mula minat tengok lukisan, lepas tu mula-mula mungkin tak belajar, tak tahu, tak cuba, tengok-tengok pandai, ada skill melukis. Ni lukisan contoh kan, kalau nak order lukisan bagi tahu. Bakat melukis ni, ini anak saya lukis. So bakat melukis ni mungkin sebab isteri saya pun boleh melukis, saya pun boleh melukis. Bukanlah pandai, tapi ada artistik tu lah, ada seni tu, tangan tu ada bakat sikit, kan. Kemudian macam anak saya ni pakcik dia pun pandai melukis, contoh macam tu. Jadi mungkin bakat tu kongsi-kongsi dan dia tengok, so dia copy, so dia bina jadi satu kelebihan ataupun kemahiran. So ini kita nak baca, kalau anda suka warna merah, apa kesan merah tu dalam kehidupan anda? Kalau anda pupuk minat ataupun memang semula jadi minat warna biru, apa biru itu? Apa kesan biru yang anda sedang bawa masuk dalam kehidupan anda? Tolong like and share video ini. Okey, kalau warna merah, ciri-ciri yang mungkin ada ataupun yang saudara mahu pada diri saudara. Okey, mungkin bila kita minat merah, kita dah mula menarik ciri-ciri itu ataupun kita dah mula membina ciri-ciri itu. Sekiranya saudara menyukai merah, ia menggambarkan saudara sukakan kebebasan, cabaran dan mahu menjana kehidupan yang lebih kejayaan dalam kehidupan. Saudara sukakan pembaharuan dan inginkan kemajuan dalam pemikiran dan aktiviti. Saudara juga mudah bersimpati dengan kesusahan orang lain, namun saudara memiliki sifat degil dan keras hati menerima sesuatu yang saudara tidak persetujui. Selain itu, saudara juga optimis dan lantang dalam menyuarakan pendapat. Okey, kena faham. Anda bukan personaliti merah, tapi daripada kecil, daripada dulu sampai sekarang, warna pilihan hati, warna kegemaran, warna yang anda paling minat
adalah warna merah. So kalau anda paling suka warna merah, so menggambarkan anda adalah seorang personality yang tadi sukakan kebebasan, cabaran, bahu menjana kejayaan di dalam kehidupan, bawa pembaharuan dan inginkan kemajuan dalam pemikiran dan kreativiti. Saudara juga mudah bersimpati dengan kesusahan orang lain, namun saudara memiliki sifat keras hati ataupun degil untuk menerima sesuatu. Selain itu, saudara juga mungkin optimis, lantang dan dalam menyatakan pendapat. Boleh ya? Saya ada diagnose contohnya macam Dr. Irfan, Khairi, Dr. Tengku Asmadi, mereka berwarna biru. Tapi mereka minat kepada warna-warna terang. Macam Irfan Khairi minat dengan warna merah. Jadi antara soalan yang dalam sesi saya itu, dia pernah tanya, kenapa saya minat warna merah? So sebab dia ada ciri itu. Dia suka, dia nakkan kejayaan, dia nakkan kebebasan, dia suka sesuatu cabaran, kan? Sebab tu macam sekarang Dr. Irfan Khairi menetap di Dubai, kan? Ada bisnes di sana, ada rumah di sana. Sudah pergi global dan pergi international. Jutawan internet yang pertama. Zaman kita tak pandai internet lagi, Dr. Irfan Khairi dah pun membina empire dalam internet dengan hanya jual peta saja pada masa itu. Okey. Kalau anda suka warna jingga, kalau anda suka warna orange, sekiranya saudara suka warna jingga, ia menggambarkan saudara seorang yang bagus dalam hal kerja, sukakan idea baru, suka bersama teman-teman, seorang yang setia, bertenaga dan kreatif. Anda bukan warna orange tapi anda suka warna orange, menggambarkan anda seorang yang bagus dalam hal kerja, sukakan idea baru, suka bersama teman-teman, seorang yang setia, bertenaga dan kreatif. Walau bagaimanapun, saudara juga beremosi dan kurang berkeyakinan apabila mengalami tekanan. Okey, tak semestinya kita warna orange, tapi bila kita suka warna orange, kemungkinan kita dah ada ciri itu sebab warna orange ni banyak kita ambil untuk menampung, kan? Kalau kita tunjuk gambar aura, saya tunjukkan sekali. Kalau kita tunjuk gambar aura, buku ni tentang aura personality warna. So mestilah ada gambar warna, kan? So ini yang lain tu hitam putih, dia letakkan page-page warna dekat tengah. So ini gambar aura saya. So saya ada kuning, orange dekat luar ni. So kuning, orange juga adalah warna kegemaran ataupun warna yang saya suka. Okey. So walaupun saya warna hijau, saya juga suka biru, saya juga suka hitam ataupun merah. Jadi kalau saya suka warna itu, bermaksud saya juga ada ataupun nak ataupun bina ciri itu pada diri saya. Okey. Seterusnya warna kuning. Baru tunjukkan. Sebab tu kalau base color you warna lain, tapi ada juga pada aura you warna-warna lain. Ni sebab magnet itu yang menarik. Okey. So ini tadi kita sedang baca bab apakah kesan warna-warna yang kita suka dalam kehidupan kita. So katalah anda suka warna biru, apa kesan yang anda sedang bawa dalam kehidupan kita. Okey. So sekiranya anda suka warna kuning, ciri yang mungkin anda ada ataupun yang saudara mahu pada diri saudara, maknanya kita dah mungkin ada dan mungkin kita nak lagi ataupun yang kita nak bina pada diri kita. Kalau warna kuning, sekiranya saudara menyukai kuning, ia menggambarkan saudara berfikiran terbuka, ceria, mempunyai daya imajinasi yang baik dan bertanggungjawab pada keperluan diri dan orang lain. Saudara juga sensitif, penyayang. Ini menjadikan saudara sedia membantu orang lain sekiranya perlu. Saudara juga pentingkan isu keselamatan dan keselesaan dalam setiap aspek kehidupan. Jadi orang kuning kena tahu, bila dia kuning, tak semestinya dia minat warna kuning lagi. Tapi orang yang minat warna kuning, mungkin anda bukan personality kuning. Anda mungkin personality biru, mungkin violet, mungkin indigo. Tapi anda minat warna kuning. Dan bila anda minat warna kuning, menggambarkan anda seorang yang terbuka, ceria, imajinasi yang tinggi, bertanggungjawab dengan keperluan diri dan orang lain, suka bantu orang lain, penyayang, dan menjadikan diri anda sukakan keselamatan, keselesaan. Okey. Kalau anda minat hijau, ramai orang minat hijau ni. Terutama musim pilihan raya, kan. Bila tengok banyak bendera hijau, kan, semua orang suka hijau. Okey.
hijau ni juga warna alam, biru juga warna alam. So ramai orang suka warna-warna alam tu, warna hijau, warna biru ni sebab warna-warna alam. Okey. Sekiranya anda suka warna hijau, ia menggambarkan anda seorang yang mementingkan kesejahteraan dan suasana yang harmoni. Saudara mempunyai tarikan yang tersendiri, mampu membina perhubungan dengan ramai orang. Saudara mahukan dorongan dan sukakan penyokong yang dapat memahami saudara serta menolak saudara maju ke hadapan. Institusi keluarga dan masyarakat adalah sesuatu yang saudara suka dan fikir dan sering bicarakan. Okey. Kepada yang baru menonton, kita sedang bedah buku Aura Personality Warna, cara baru melihat diri, perhubungan dan kehidupan dalam perspektif yang segar dan komprehensif. Terbitan PTS tahun 2008, naskah di tangan saya ni tahun 2004, cetakan ke-6, cetakan yang terakhir tahun 2018. Sekarang ni dah tak ada di pasaran, dah sold out, dah tidak dicetak lagi. So saya bacakan buku ini sebagai kitab yang dah rare dan dah tak ada, dah jarang jumpa. So sekarang kita sedang berada di bab topik yang kelima. Tajuk bab kelima ni tadi manusia dan warna. Sekarang kita sedang masuk topik pengaruh warna pilihan, warna yang kita minat pada diri kita. So sekarang kita masuk, kalau orang yang minat warna biru, sekiranya saudara menyukai warna biru, ia menggambarkan saudara lebih terhubung dan mesra dengan sesuatu ikatan dan perhubungan. Ramai orang suka biru ni kan. Maksudnya dia menggambarkan anda seorang yang terhubung dan mesra dengan ikatan ataupun perhubungan. Saudara memerlukan pengisian yang lebih rapat dan hangat bagi menghidupkan rasa kasih sayang yang ikhlas di dalam diri. Saudara juga peka dengan perasaan orang lain dan dapat menghayatinya. Saudara senang berbicara, lebih terbuka bagi membina kenalan baru, namun terlalu berhati-hati dalam mengemukakan ataupun memulakan langkah dengan lebih yakin. Maknanya dia nak bina perhubungan, tapi dia selalu nak orang lain yang start dulu. Dia kadang-kadang dia terlalu berhati-hati ataupun dia malu-malu. Okey. Mana tadi? Saudara juga peka pada perasaan orang lain dan dapat menghayatinya. Saudara senang berbicara dan lebih terbuka bagi membina kenalan baru, namun terlalu berhati-hati dalam memulakan langkah dengan lebih yakin. Saudara bijak menilai serta pandai mengatur bahasa bagi mentafsir penilaian saudara itu. Kedamaian, keharmonian hidup merupakan impian yang perlu saudara terus cari dan nikmati. Seorang biru, kenapa dia suka biru? Sebab dia nak mencari keharmonian, dia nak mencari kedamaian hidup, dan itu adalah impian besar dia. Dia nak hidup tenang, dia nak hidup damai, contohnya macam tu. Dan dia mementingkan perhubungan. Orang yang minat biru, dia mementingkan perhubungan. Sebab tu Facebook warnanya biru, Twitter warnanya biru, warna-warna kita tengok yang nak tarik orang, nak bagi friendly, NGO, WHO for example kan, macam COVID-19 ni kita tengok WHO apa semua kan, warna-warna biru, warna-warna yang menggambarkan planet bumi. Jadi warna planet bumi ni sendiri pun adalah warna-warna yang pergi kepada perhubungan apa semua. So kita mungkin bukan personality biru, tapi kita minat warna biru. So atau fasa itu, pada musim itu, mungkin musim PKP ni duduk kat rumah tiba-tiba minat warna biru. So hari-hari pakai baju kelawar warna biru. So mungkin anda sedang mencari sesuatu yang bersifat ketenangan, keharmonian, mungkin sedang mencari orang kata sesuatu yang membina perhubungan yang lebih baik dengan keluarga, dengan suami, dengan pasangan, dengan mak mentua yang ada di rumah contoh kan, atau apa saja. So indigo, sekiranya saudara menyukai indigo, ia menggambarkan saudara seorang yang memilih untuk berfikir dari terlalu banyak berkata-kata. Okey, kalau indigo ni dia lebih suka berfikir daripada bercakap. Saudara memiliki ciri kepimpinan dan berpandangan jauh, menggunakan kepekaan. Saudara memiliki kepimpinan dan berpandangan jauh, menggunakan kepekaan dan pemikiran yang seimbang dalam menilai sesuatu. Kalau kita minat indigo ya, kalau anda minat biru gelap.
Saudara mementingkan keselamatan dan berhati-hati dalam tindakan. Keunikan saudara menjadi daya penarik dan saudara kreatif bagi menggayakannya melalui berbagai cara yang tersendiri. Semangat saudara tinggi, namun saudara tidak mahu menonjolkan diri secara berlebihan. Institusi kerohanian dan seni adalah sesuatu yang saudara minat dan kecenderungan bagi menghayatinya. Orang yang minat warna indigo ataupun navy blue ataupun warna biru yang sedikit gelap, dia seorang yang berfikiran jauh, dia tak suka banyak cakap, dia suka lebih berfikir, menghayati, memahati, dia observer yang bagus. Dia juga biasanya seorang yang sukakan sesuatu yang bersifat selamat dan security. Mungkin suka kepada sesuatu yang unik, sesuatu yang kreatif. Bila dia suka indigo, bermaksud dia juga ada berfikiran kreatif, keunikan, termasuk ciri-ciri yang bersifat dalaman ataupun kerohanian. Okay, yang terakhir, kalau anda minat warna purple, warna violet, banyak tudung purple, banyak baju purple, lansir purple kan. Contoh, sama ada light purple, deep purple. Sekiranya saudara menyukai violet, ia menggambarkan saudara seorang yang memiliki kejernihan dan keaktifan, minda yang tinggi, daya penilaian yang juga tinggi dan berpandangan jauh. Ini menjadikan saudara dapat melihat perkara yang orang lain belum melihatnya. Saudara suka dan mahukan sokongan serta keceriaan dalam hidup. Namun saudara terlalu mengharapkan daripada orang lain. Violet ni, dia orang yang suka violet, dia juga ada imajinasi dan cita-cita yang besar. Tapi dia tunggu orang lain bantu dia. Ada kalanya sikap orang lain mengecewakan saudara kerana saudara bercita-cita atau bercita rasa tinggi. So orang yang suka violet juga kadang-kadang taste dia tinggi. So orang lain pada dia kecewakan dia lah. Tak sampai taste dia. Saudara juga kreatif dalam seni. Kehalusan jiwa dan minda saudara menjadikan saudara suka pada keindahan kejadian, termasuk alam dan muzik. Saudara juga berani bertindak dan mempunyai daya kepimpinan yang baik. Itu kalau anda suka violet, anda suka sesuatu yang mungkin anda seorang pemimpin yang baik. Okey, sekali lagi saya tekankan ciri-ciri dan kemungkinan. Ciri-ciri di atas kemungkinan berbeza dengan warna personaliti diri saudara. Jangan keliru antara warna yang saudara minati dengan warna personaliti diri. Kerana macam saya terangkan tadi, kadang-kadang dia terbalik. Kalau kita dah memang ada warna kuning, kuning tak tarik lebih kuning, kuning tarik warna lembut, warna biru, warna purple, contoh macam tu. Walaupun apabila saudara mengenali warna diri, saudara dapati warna kesukaan saudara mungkin sama ataupun mungkin berbeza. Jadi kadang-kadang faktor tadi juga boleh dipengaruhi dengan faktor sekeliling, keluarga, pengalaman lalu. So ada banyak kesan juga kan. Jadi warna minat tu mungkin juga sama, kebetulan sama pada fasa itu. Mungkin pada fasa lain dia minat warna lain. Okey. Ini kerana saudara ataupun ini kerana manusia itu, kita ini adalah pelangi. Kita memiliki berbagai potensi. Itu alasan dia. Jadi kenapa tak sama pula? Kata warna sejuk dia akan cari warna panas. Lepas tu dia warna sejuk, dia suka juga warna sejuk. Sebab manusia kan pelangi. So bila pelangi ni, dia ada berbagai warna, ragam kehidupan, kecenderungan, kemahuan dan ikut fasa, ikut usia, ikut pengalaman. Jadi very subjektif. Apabila bercakap tentang psikologi manusia ni, tak adalah formulanya macam mesin. Kita tahu kalau 2.0 tu cara 2.0 lah. Kalau 3.0 cara 3.0 kan. Okey. Keupayaan yang berubah-ubah dari masa ke semasa. Okey, manusia itu keupayaannya berubah dari masa ke semasa. Bagaimanapun maklumat di atas dapat membantu kita supaya menarik potensi-potensi baru yang saudara mahukan. Contohnya sekiranya saudara seorang yang pendiam, tidak banyak bergaul, cuba terapkan lebih banyak warna merah ataupun kuning dalam rutin keseharian. Saudara dapat menerapkan melalui pakaian, perhiasan diri, kristal contoh kan, dekorasi, pejabat ataupun di rumah ataupun sebagainya. Saudara perlahan-lahan minda saudara akan terangsang dan menghasilkan keputusan yang baik tersembunyi di sebalik rahsia warna ini. Okey, itu saja. Bab 5 dah habis. InsyaAllah habis dah bahagian 1. Sebab buku ni pada mereka yang baru pertama kali kita dah
episod yang ke-12. Dah 12 kali dah sesi bedah buku ni, baru sampai bab 5. Tapi dah habis satu bahagian sebab saya pecahkan kepada 2 bahagian. Bahagian yang belakang ni dia adalah tentang rahsia personaliti diri. Bahagian ke depan adalah umum tentang warna di sekeliling kita. Kita kata tentang warna dalam kehidupan, fasa kehidupan, apakah warna ini hanya mistik, warna dari sudut agama. Dalam Al-Quran pun ada sebut warna-warna kan, warna hijau contoh. Jadi itu bahagian pertama. So kita dah habis bahagian pertama, ada 5 bab. Kemudian kita akan pergi ke bahagian kedua. Kalau tak silap saya ada 2 bab sahaja dalam bab 2 ni. Sebab dia satunya bahagian ujian, yang bab yang ke-6 pasal ujian, bab ke-7 penerangan. Selepas buat ujian tu anda personality apa, penerangan dia. Jadi untuk besok ataupun untuk sesi yang selepas ini mungkin 2 kali lagi kot. So nanti anda boleh sediakan pen dan kertas. So bila saya bacakan, anda tandakan betul ke tidak, betul ke tidak, betul ke tidak. So kalau jawapannya banyak betul, mungkin anda personality warna tersebut. Okey. Buku ni dah tak ada di pasaran. Kalau anda berminat, saya ada buku satu lagi yang hampir sama, Bongkar Personality Diri Melalui Psikologi Warna. Ini personality warna. Buku ini daripada bahagian kedua ni, saya ambil satu bab, iaitu bab yang ke-7 tadi, tentang pecahan warna-warna, dan saya ringkaskan. Maknanya kalau yang malas baca kan, dia ringkasan sahaja, dan dia banyak imej warna-warni. So dia banyak imej warna-warni untuk anda layan ataupun untuk anda tengok. Sebab buku tentang warna mestilah kena banyak warna. So nama buku ni Bongkar Potensi Diri Melalui Psikologi Warna. So ada pekerjaan. Kalau personality hijau, pekerjaan apa yang sesuai. Tadi kecenderungan pada warna pun ada, fungsi warna dan tubuh kesihatan pun ada. So kesan pada kesihatan, pengaruh warna pilihan tadi pun ada, ringkasan. Kristal dan pilihan pun ada. So kalau anda minat kristal, so kristal apa yang pada frekuensi hijau yang bagi impact apa kan. So kalau dalam branding apa, fasa bila berlaku, semua tadi yang kita baca bab ni ada dalam buku ni, ringkasan dia. So harga buku ni RM69, boleh order Sabah Sarawak 75, boleh order dekat iQuest ataupun boleh PM saya bagikan link ataupun nombor WhatsApp. Ataupun kalau anda rajin, tolong salinkan 017 300 2349, boleh buat tempahan buku Bongkar Potensi Diri. Okey, tanyalah kalau ada diskaun untuk Ramadan kan. Jadi kalau anda berminat jadi ejen, kita juga ada dropship. So mungkin anda boleh bantu saya untuk edarkan buku ni. Saya bagikan anda token dan komisen. Ilmu ni insya-Allah ramai orang perlu. Anak kita yang baru nak bina kerjaya perlu, kita yang baru nak kenal diri, baru nak kenal ahli keluarga perlu. Macam hari ni 21 bulan 4, hari jadi Ketua Pengarah Kesihatan, Datuk Dr. Nur Hisham. So ramai orang ucapkan. Jadi saya rasa beliau berpersonaliti biru. So nanti baca apa artikel yang saya dah tulis tentang beliau, tentang personaliti biru. Kemudian saya juga dah kupaskan rahsia hari jadi 21 bulan 4 tahun 1963. Saya dah bacakan rahsia hari jadi Datuk Dr. Nur Hisham tu dekat artikel. So scroll pada page ni, scroll pada page saya tu, cari artikel yang berkait rapat dengan 21/4/1963. Saya dah buat analisis daripada nombor, analisis tentang warna. Saya agak-agak dia warna biru. Saya dah buat analisis tentang warna, termasuk saya dah buat analisis yang ramai orang share dan masuk ramai yang add friend, kawan baru, follower baru, yang tentang left right, right left, kanan kiri, kiri kanan. So personality beliau adalah personality kanan kiri. Dr. Nisham tu sama macam PM8 kita dan PM7, personality kanan kiri. Jadi anda nak tahu apa personality tersebut, boleh scroll juga di page saya ni, cari dan dapatkan maklumat tersebut. Okey, itu saja untuk hari ini. Bersempena nak Ramadan, ada 2 tawaran Madrasah Ramadan. Siapa nak join Madrasah Ramadan, boleh pergi cari artikel sebelum ini. Semalam saya post Madrasah Ramadan. Sepanjang sebulan anda duduk di rumah sahaja,
Ini bukan pertama kali, bukan tahun ini sebab PKP, dah 6 tahun, 7 tahun setiap kali Ramadan memang ada personal coaching secara WhatsApp di bulan Ramadan. So saya buat setiap tahun. So yang ni dah ada, yang memang dah ada, tapi ni saya bukakan tawaran akhir kepada siapa yang minat. So saya dah repostkan artikel itu. Madrasah Ramadan, siapa yang berminat boleh subscribe 017-333-2349, bayar infak masuk ataupun yuran masuknya. So insyaAllah anda akan dapat setiap hari di WhatsApp coaching daripada saya, hikmah-hikmah Ramadan, rahsia Ramadan, apakah terapi yang boleh dibuat, termasuk sesi terapi pada hari-hari khas secara jarak jauh dari saya sendiri. Saya akan buatkan terapi untuk apakah yang keperluan anda. So nanti anda berikan nama dan tarikh lahir, insya-Allah apa juga untuk tujuan harapan kesihatan, perhubungan, rezeki. So kita energizekan. Ini dalam konsep terapi aura. Jadi saya tawarkan untuk Madrasah Ramadan MR, Mr. Ramadan, Mr. Ramadan, bukan Mr. Ramadan lah. Madrasah Ramadan ni setiap tahun ada. So siapa yang nak join, fidyah ataupun infak masuknya 300, termasuk beberapa kali terapi sepanjang Ramadan. Ingat, ada 5 Jumaat. Dimulakan Ramadan dengan Jumaat, berakhir pun nanti dengan Jumaat, di pertengahan purnama pun Jumaat. Okey. So kita ada nanti 17 Ramadan nuzul Quran, kita ada 10 Ramadan Fathu Mekah. So ada banyak peristiwa yang mungkin anda tak tahu ataupun terlupa. Jadi saya akan bagi peringatan melalui WhatsApp. Jadi kalau berminat untuk coaching ini, subscribe Madrasah Ramadan 017-333-2349, 017-333-2349. So offer yang kedua, sebelum saya tutup video ni, offer yang kedua adalah kristal untuk magnet rezeki Ramadan, MR juga. MR Ramadan, magnet rezeki Ramadan, MRR, magnet rezeki Ramadan ni kristal fluoride, matte fluoride. Matte fluoride ni kristal pointer yang boleh diletakkan di rumah, di premis perniagaan, hanya RM99 sahaja, tapi ada 17 sahaja. Sebab nak ambil berkat 17 Ramadan nuzul Quran, ada 17 matte kristal pendant ataupun kristal display dekat rumah, besar lebih kurang jari ni. So kristal ada kat bilik, saya tak ada nak tunjuk contoh, nanti saya tunjukkan gambar dia kemudian. Hanya RM99 sahaja. Memang harga dia 100 lebih, saya offerkan RM99, ada 17. Saya programkan ikut tuan punya. Maknanya dalam Ramadan ni, siapa yang dah tempah, kita akan programkan hingga purnama Ramadan nanti kita akan hantar kepada anda. So 17 sahaja untuk dimiliki. Setiap satu tebusnya harganya RM99 sahaja. Itu sahaja yang saya nak kongsikan. Terima kasih. Kongsi dan like video ini dan ambil manfaat daripada ilmu yang dikongsikan. Salam kenal pada mereka yang baru mengikuti saya. Sekian. Salam hijrah diri, salam aura kedamaian.